Okey, kita jumpa lagi untuk latihan 2 ni. Saya dah tinggalkan last kali video. Inilah rupa dia, latihan 2. Sepatutnya lebih baik korang buat dulu. Okey. Sebabkan kita dah ada contoh kan sebelum ni untuk yang bahagian utara saja. Utara saja kita dapat berapa? 0.22. Macam mana kita dapat 0.22 tu? Okey, yang ni 0.22. 40 bagi 3675 kita dapat 0.01. 800 bagi 3675 kita dapat 0.22. 120 bagi 3675 dapat 0.03. Antara tiga-tiga ni kita pilih yang paling besar iaitu 0.22. Okey, kita simpan dulu. Ni Y kecil ni untuk approach utara ialah 0.22. Y besar belum kita dapat tentukan lagi sebab Y besar adalah jumlah kesemua Y daripada setiap approach. Okey. Tada, siap. So yang ini nilai S. Kalau awak ingat balik, mula-mula sekali latihan mula-mula sekali kan untuk menentukan nilai S tu. Ini guna nilai yang sama ya. Approach selatan 3150, approach timur 2560, approach barat 3675 UKP per jam. Okey. Dan ini diberi, okey, nilai ni kalau lah dalam soalan awak tak diminta untuk mengira nilai S, akan diberilah nilai S. Okey. Dan biasa Q akan diberi. Okay, peringkat diploma ni macam ni, mudah saja. Kalau peringkat degree, awak akan buat pengiraan yang sama, tetapi nilai S ni ada adjustment factor dia. So you have to adjust. Ada beberapa table lagi nak kena buat adjustment factor, turning radius punya adjustment factor, gradient punya adjustment factor, apa lagi? Ada beberapa adjustment factor. So diploma jangan risau, tak ada adjustment factor, just guna terus nilai S. Okey, so aku kena bagikan untuk dapat Y kecil, Q bagi dengan S. 60 bagi 3150 dapat 0.22 dan seterusnya yang lain lah. Okey, untuk selatan kita ada 0.02, 0.17, 0.02. Of course yang paling besar ialah 0.17, kita ambil 0.7. Okey, daripada timur yang paling besar ialah 0.18. Okey. Yang jelas adalah mana-mana kadar alih yang paling tinggi itu adalah akan mendapatkan nilai Y yang paling besar lah. Okay, 400 dapat 0.11, kita pilih 0.1. Okay, so kita dah dapat setiap approach punya nilai Y. 0.22, 0.17, 0.18, 0.11. So kita boleh dapat nilai Y besar ini sama dengan 0.22 plus 0.17 plus 0.18 plus 0.11, kita dapat 0.68. Y besar ni macam mana nak cerita ya? Y besar ni boleh juga dipanggil degree of saturation lah. Okay. Darjah ketepuan, degree of saturation 0.68. Okay. Kalau satu bekas tu tepu, maksudnya nilai dia adalah 1. Kita panggil ketepuan ni apa? Q bagi S lah, ataupun volume bahagi capacity, isi padu bagi muatan. Kalau isi padu tu sama dengan muatan, maksudnya memenuhi ruang tu, katakan isi padu 10, muatan dia 10 bagi 10, 1. So kalau degree of saturation ni sama dengan 1, maksudnya memang tepu. Tapi kita tak nak kita punya jalan tu tepu, kita tak mau 1 ataupun lebih daripada 1. Even kita sebenarnya tak boleh lebih daripada 0.85. Okay. Tapi biasanya dalam peringkat diploma ni, awak akan kira ni mesti kurang daripada 0.85. Sebab kita tak ada cerita pasal Y mesti kurang daripada 0.5. Kalau tidak, bla bla bla, banyak cerita lagi kan. So kita akan guna 0.68. Dia mesti kurang daripada 0.85. 0.85 consider dah sesak lah jalan tu kan. Apalagi kalau 1 ataupun lebih daripada 1. Oversaturated, lebih terlalu tepu. Degree of saturation dia terlalu tepu, lebih tepu. Okay, so tak ada cerita lebih tepu, kita akan dapat kurang daripada 0.85. Kalau kita buat checking, okay, this is okay, less than 0.85. Okay, tinggal kat situ cerita Y. So kita ada masa hijau berkesan, effective green time. Okay, masa hijau serta masa sebelum berubah fasa tolak masa yang hilang untuk fasa yang ditetapkan. Ini macam dia baca formula ni sebenarnya. Okey. Okey, masa hijau
serta masa sebelum berubah fasa, tolak masa hilang untuk fasa yang ditetapkan. Masa hijau berkesan untuk fasa ke N, okey, 1 ke 2 ke 3 ke, ikut berapa fasa lah, okey. Kalau dalam contoh kita ni latihan kita ada 4 fasa je, okey. Dihitung menggunakan persamaan yang ini. Okey. Jn sama dengan Yn bagi Y. Okey, C optimum tolak L. Okey, Yn apa? Yang kita kira tadilah. Yang kita kira yang mana 0.22, 0.1 yang paling besar tadi. Okey. Y besar ialah 0.68 yang kita dapat tu. Okey. C optimum kita akan kira, L jumlah masa hilang pun kita akan kira. Kemudian kita ada masa hijau sebenar. Actual green time. Okay, yang tadi effective green time, so actual green time. Apa beza tadi? Ini G kecil kan? Okay, G kecil kan? Okay, actual G besar. Memang pening sikit lah. G kecil, G besar, Y kecil, Y besar. Okay, masa hijau sebenar untuk fasa and dihitung menggunakan persamaan ni lah. Okay, so kita dah kira masa efektif tadi. Hijau efektif. So kita mungkin ada masa tindak balas ni, L kecil ni masa tindak balas. Okey, untuk fasa N. Dan plus R masa merah semua untuk fasa N. Okey. So baru kita boleh dapat masa hijau sebenar. Sebenarnya ada formula ni. Yes, yang ketiga, yang last kali kita nak dapat sebenarnya masa hijau pamer controller green time. Yang ini yang dia akan setting pada traffic light, nilai K ni. Okey. So masa hijau pamer ada dua formula. Satu formula tu kalau dalam arahan pengiraan awak kena kira masa hijau sebenar. Okey. Awak kena kira masa hijau efektif, masa hijau berkesan. Okey, yang kedua awak kena kira masa hijau sebenar. Kemudian awak kena kira masa hijau pamer. Bila kena buat benda ni, awak boleh gunakan formula yang pertama. Sebab kita sebelum kira K ni kita akan kira G besar ni dulu lah. Okey. Tapi kalau katakan dalam soalan, kirakan masa hijau berkesan, kemudian terus kirakan masa hijau pamer. Maksudnya tak ada guna masa hijau sebenar. So boleh guna formula yang kedua. Sebab kita hanya perlukan nilai G dan K. Kata apa hal kan, kita dah ada G kecil, apa nak kira G besar kan. Tak apa, ikut je. Okay. Kalau kira G, menggunakan G besar ni, awak kena tolak dengan A, amber time, masa kuning tolak R, masa merah semua untuk fasa N. Okey, kalau guna G kecil ni, effective green time ni, tambah dengan masa tindak balas untuk fasa N dan tolak amber time. Okey. Okey, seterusnya, untuk setiap fasa maklumat diberi ialah R sama dengan 3 saat. Okey, setiap fasa maksudnya kita ada 4 fasa contoh kita. So kita kena kira yang nilai diberi ialah untuk setiap fasa. Okey. Maksudnya nilai R, A dan L ni, R, A dengan L ni, L kecil ni, untuk keempat fasa sama. Ada kes soalan yang bukan nak tricky, nak bagi awak kerja banyak sikit. Dia kata dia kata R, A, L untuk fasa 1 dan 2 macam ni. Untuk fasa 3 dan 4 macam ni. So kena kira separate. Kalau macam ni senang je, sekali kira darab dengan 4. Sebab kita ada 4 fasa. Okey. Tak nak awak pening, kita kira apa, dia nak hitung jumlah masa hilang L. Okey, total L. So L diberi oleh yang inilah, I plus dengan dalam kurungan L tolak A. I ialah intergreen time, L ialah masa tindak balas, A adalah amber time. So ada tak maklumat-maklumat ni? Kita cuma ada maklumat masa merah semua, A kita ada, L kita ada. So macam mana kita nak kira intergreen time, ingat tak? I sama dengan R campur A. Okey, I sama dengan R campur A. Okey, masa merah semua 3, masa amber time, masa kuning ialah 3. So kita dapat intergreen time 6 saat. Okey, terus masukkan dalam formula sebab semua nilai kita dah ada. 6 campur 2 tolak 3. Okey, kemudian kita kena darab 4. Sebab apa darab 4? Kita ada 4 fasa. Okey, kita ada 4 fasa, kita darab 4. Ini kes yang mana semua maklumat yang diberikan adalah sama untuk setiap fasa. So kita dapat 20 saat.
sekiranya soalan-soalan yang tricky sikit, lebih tahu fasa 1 dengan fasa 3, nilai R dia macam ni. A biasa samalah 3 saat. Nilai R 2 saat. Nilai L 2 saat. Okey, untuk fasa 2 dan 4, R dia ialah 2 saat. Tadi 3, ni 2 saat pula. Okey, L pun 3 saat macam tu lah. Something like that. Jadi awak kena separate, awak tak boleh darab 4 straight macam ni kan. Awak kena kira dulu. Mungkin kumpulkan 2, okey, darab 2 plus dengan yang tadi, yang satu lagi nilai yang berbeza, darab dengan 2. So awak akan dapat L besar atau masa hilang. Jumlah masa hilang. Untuk kes ni jumlah masa hilang 20 saat. Ingat ya, kita nak guna. Kita kena guna nilai L ni dalam pengiraan masa pusingan optimum. Okey, C optimum ni. L tadi kita dah dapat 20 saat, betul tak? Okey, so kita Y kita dapat tak? Y besar 0.68. Okey, L besar 20. So just masukkan dalam formula. Okay, masuk dalam formula. So ingat ya, 20. Okey, yang depan dapat 109.4. Ini problem sikit. Kita tak dapat. Kita dapat nombor bulat. Tapi tak ada masalah sebab cadangan yang diberi, cadangan masa boleh JKR lah, sebab JKR yang setting this one. So antara 45 ke 120. Kita kena check juga ni. 45 ke 120. Okey tak okey? Okey, dia di antara 45 hingga 120. Kalau katakan kurang macam mana? Katakan 20 saat lagi kita dapat ini. Macam mana? Kalau 20 saat, kita jangan guna 20 saat. Kita guna yang paling kurang sekali, paling minimum yang dicadangkan ialah 45 saat. Faham? Kalau lebih pun, lebih selalu jarang lah. Selalunya dalam soalan ni dapat kurang. So guna 45. So kalau antara tu kita dapat, okey. Jangan pula kita kata 109. Kalau macam tu saya nak 120 lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi ini melibatkan masa lah. Okey, akan berlaku kelengahan. So yang ni orang kata yang paling ngam. Optimum ni, bila cakap pasal optimum ni yang paling ngam sekali, 109.4. Cuma kita tak akanlah 0.4 kan. So kita akan bundarkan dia sama ada ke 109 ataupun 110. Dua-dua masih boleh diterima. Okey. So apa kita nak kira sebenarnya? Kita dah boleh kira semua yang lain. Okey, kita ada nilai L, kita ada nilai Y kecil, kita ada nilai Y besar, kita ada semua nilai yang ni, dan kita last kali kita dapat tadi kita guna 109. Saya guna 109 ya. So kita boleh masukkan dalam formula untuk masa hijau berkesan, masa hijau sebenar dan masa hijau pamer. Alright. Senang kan? Ni untuk masa hijau. Ini apa? Efektif, berkesan. 0.22 bagi 0.68. Ini fasa 1 tadi bergerakan daripada mana? Utara Utara. Okey. 109 tak suruh dapat 28.8. So biarkan dia, jangan bundarkan. Bundar last sekali. Bundar bila nilai K. Okey, kalau ini dapat just pakai je 28.8. Ini pun okey. Kemudian kita kira masa hijau sebenar 33.8. Ini plus apa tadi. Cek balik dia punya formula. Dan ni dia gunakan nilai G besar ni lah. Ini sebenarnya 33.8 lah. So dapat 27.8. So baru kita bundarkan kepada 28 saat. Begitu juga dengan fasa kedua. Fasa kedua daripada mana? Dia lebih mudah ni. Fasa 1, fasa 2, 3, 4 ni maksudnya yang mula-mula tadi kita kira daripada utara. Okay. Kemudian kita kira daripada selatan. Okay. Kemudian itu fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. So kita dapatlah nilai K1, K2, K3 dan K4. Selesai kerja kita ni. Okey, kalau tak faham nanti awak tanya ya. So antara soalan lain ialah awak kena lakarkan gambar rajah fasa dan masa. So tak apa, kita pergi sebentar lagi.